buku tafsir ulama ni, nama dia Syahid Hasan Al-Banna. Bisa dengar tak? Tak bisa pun tak apalah. Syahid Hasan Al-Banna, dia mengarang tafsir. Dia buat dengan grup-grup dia. Setiap orang di kalangan grup dia buat usrah. Usrah ni rumah ke rumah apa pun kena buat juga muslimat ni pun. Bulan ni pasal apa? Bila kita buat usrah, bulan ni rumahku, bulan depan, minggu depan rumahku, pusing macam tu. Bila masuklah rumah, sekurang-kurangnya kita dapat baiki rumah tangga kita. Kita nak tegak sendiri rumah tangga kita tak mampu. Kadang-kadang bila ada kelas dalam rumah, terpaksa nak cucu main lah dengar duduk. Kita panggil pada usrah. Nama dia usrah yang dibuat oleh Hasan Al-Banna Syekh Kutub. Kitab-kitab tafsiran dia ni hari ni dah mula dilarang kebanyakan tanah Arab, terutamanya Mesir. Mursi itu semua kumpulan ni lah. Mesir kalau ada buku ni, ada kitab ni, dia ditangkap. Saudi, Qatar, Emirat, semua tak boleh. Dia bimbang baca buku tafsir Ibn Kathir. Tapi tafsir Ibn Kathir ni bagus. Bagus apa dia? Dia bagi semua anak murid dia. Grup ni kita panggil Ikhwan Muslimin. Ikhwan Muslimin, semua gerakan di dunia ni yang bergerak macam gerakan-gerakan Islam, dia akan ambil metod, cara pergerakan Islam daripada Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna, cara macam mana nak memerintah, macam mana. Tapi cara buku ni tanah Arab zub dekat. Dia kalau ada semua kena tangkap. Macam di Mesir adalah Mursi, pusat dia Mesir. Pasal tu orang takut anak-anak kita kalau mengaji kat Mesir, macam mana pun tak sikit banyak dia balik dengan sikit fahaman. Tak sikit banyak. So guru-guru di sana semua fahaman macam tu. Dia nak kalau boleh hidup kita pelibatan masalah keduniaan kena. Jangan mengaji tak ambil tahu. Kalau boleh masalah keduniaan pun jangan lupa habuan kita. Tu bagus buku ni tafsir dia. Tafsir Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir pula tafsir Syahid Hasan Al-Banna. Yang duk baca buku ni, yang duk bawa kaedah buku ni di kalangan orang muslimat di Malaysia ialah Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra pasal dia daripada keturunan Al-Banna. Dia sendiri tak boleh masuk, dia asal-usul Mesir. Dia tak boleh masuk ke Mesir. Pasal fahaman dia adalah fahaman daripada pakcik-pakcik dia. Daripada pakcik dia Al-Banna. Jadi kalau dia mengajak tafsir, rentak dia mengajak semua rentak-rentak tu. Rentak tu. Satu keluarga dia, semua tak boleh masuk ke Mesir. Mari kita tengok. Bagus tafsiran dia. Kalau kita mengaji 2 tahun, habis semua. Teknik dia bagus. Teknik dia bagi orang kenal Quran tu hebat. Baik. Hari ini kita dengar satu surah, nama dia surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Pasal apa duk mengaji Quran kan bagi-bagi ni. Dengar tentang Quran. Mari kita dengar satu hadis latin-latin. An Abi Sa'id Ar-Rafi'i Ibnu Muhalla radhiyallahu anhu. Nama sahabat Nabi ni Abu Sa'id Ar-Rafi'i. Abu Sa'id Ar-Rafi'i Ibnu Muhalla radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, qala li, dia cerita tentang ni live mampu aku. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak Abu Sa'id Rafi'i Ibnu Muhalla ni, dia kata qala li, Nabi cakap dengan aku. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi cakap dengan aku. Nabi kata, ala uallimuka a'zamu surah fil Quran. Ai Abu Sa'id Ar-Rafi'i, aku nak ajak dekat hang satu surah yang agung, satu surah yang besar sangat. Dalam Quran ni ada satu surah yang cukup besar. Dalam Quran ni ada surah tu memang sangat-sangat besar, sangat-sangat penting. Qabla an takhruja minal masjidi, dia sembang dengan Abu Sa'id ni masa dia tu masuk dalam masjid. Bila dia masuk dalam masjid, fa akhadha biyadi, dia pegang
Nabi pegang tangan dia. Nabi kata kat Abu Sa'id, sebelum hang keluar daripada masjid nanti aku nak bagi tahu ada surah yang cukup besar. Boleh faham kan? Ada surah yang cukup besar. Falamma aradna an takhruja, bila mana waktu aku dah selesai sembahyang dengan Nabi, bila aku nak keluar, aku tengok Nabi pun nak keluar. Bila tengok Nabi nak keluar, faqultu, maka aku cakap dengan Nabi, ya Rasulullah, qulta, kan hang bagi tahu kat aku, la u'allimannaka, kan hang bagi tahu kat aku, hang nak ajak dekat aku a'zamu surah, satu surah yang cukup besar fil Quran Karim, dalam Quran Karim. Mailah masuk. Siapa tu? Pergi duduk tepi ni. Anak ke? Masuk saja. Mailah masuk. Duduk di belakang. Bagus tau mak anak memang. Cik. Baguslah mak. Ajak anak mai. Kita lah ulang lagi sekali. Manusia, dengar tak? Hadis ini dicerita kat kita daripada Abi Sa'id Ar-Rafi'i Ibnu Muhalla radhiyallahu anhu. Nama sahabat Nabi ini Abu Sa'id Ar-Rafi'i Ibnu Muhalla. Apa kata dia? Dia kata kat kita, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi cakap dengan aku. Nabi kata kat aku, ala u'allimuka a'zamu surah fil Quran. Nabi kata kat aku, ni bahasa Pulau Pinang sana. Aku nak ajak dekat hang satu surah, yang surah ni besar sangat yang doa dalam Quran. Dalam Quran ni besar sangat-sangat satu surah. Surah ni besar sangat. Qabla an takhruja minal masjid, sebelum hang keluar daripada masjid nanti, aku nak bagi tahu kat hang. Fa akhadha bi yadi, Nabi pegang tangan dia. Nabi tak jangan lupa, aku nak bagi tahu kat hang. Falamma aradna an takhruja, faqultu ya Rasulullah, bila waktu nak keluar, aku tengok Nabi dah pergi dulu kat pintu dah. Nabi dah sampai kat pintu dah. Maka aku pun kata kat Rasulullah, ya Rasulullah, innaka qulta la u'allimannaka a'zamu surah fil Quran. Ya Rasulullah, kan hang bagi tahu kat aku, hang nak ajak dekat aku satu surah yang besar sangat ada dalam Quran Karim. Hang bagi tahu kat aku. Qala, Nabi bersebut, alhamdulillahi rabbil alamin. Surah tu nama dia surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ia sab'a masanin, ada 7 ayat kan. Wal Quran azim alladhi u'ti. Inilah Quran yang besar sangat-sangat. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Boleh faham tak? Faham daripada hadis ni, dalam banyak-banyak Quran dan dalam banyak-banyak surah yang ada dalam Quran, surah Al-Fatihah yang paling besar, yang tak boleh ditandingi oleh mana-mana surah di atas muka bumi. Faham tak datin-datin? Hangguk sudah, nampak tak? Dalam banyak-banyak surah, ada berapa surah dalam Quran? 114 datin. 114 surah. Dalam banyak-banyak surah yang paling cemerlang, gemilang, sampai tak terbilang-bilang surah apa? Surah Fatihah. Okey, dia kena baca muslimat macam tu. Ya, nampak tak? Okey, sambung. Nampak tak? Surah Al-Fatihah dia kata merupakan salah satu surah wahyu yang paling awal diturun kepada Nabi SAW. Berkenaannya surah yang paling awal turun, kalau ikut Syahid Hasan Al-Banna, Syahid Hasan Al-Banna bagi pendapat dia, surah yang mula-mula sekali turun ialah surah Al-Fatihah. Tapi kalau kita mengaji kafar kat belakang ni, jangan ajak anak kita Fatihah, tulis di situ Iqra. Pasal Iqra ni dia jadi masyhur di kalangan mulut lidah seluruh dunia. Iqra. Tapi kalau kita mengaji tafsir, dia ada 3 ulama kata. Ada pendapat kata Fatihah, ada pendapat mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq,
Ada pendapat mengatakan ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Boleh faham tak Datin? Kalau dengar daripada bunyi isteri Rasulullah nama dia Khadijah. Khadijah duk cerita kat kita mula-mula tu, ya ayyuhal mudaththir lah. Aku gerakkan dia, aku suruh bangun pasal Jibril suruh dia bangun. Aku rasa itulah ayat yang mula. Nampak tak? Kalau ikut pandangan ulama di Mekah pula, yang paling mula sekali Fatihah. Kalau ikut pula pendapat ulama qiraat yang baca Quran ni, dia kata Iqra, malaikat ajak dia Quran. Ketiga-tiga tu semua kita boleh ambil belakang. Faham tak Datin? Tapi kalau orang tanya kat kita, kata Iqra senang, fashion tak mengaji ni, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bila duk mengaji tafsir, rupa-rupanya ada 3 jenis. Ada mengatakan macam tu, masing-masing ada dalil yang menarik untuk kita. Boleh faham tak? Dengan suara ni tak ada. Nasib baik hari perkenalan pertama dengan apa suara tak ada. Kalau suara dia tak tahu lah, aku kan. Maka dia kata kat sini, surah Al-Fatihah merupakan salah satu wahyu yang paling awal diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda masih berada di bumi Makkah. Dan surah yang paling lengkap sekali, carilah surah yang lengkap melengkapi. Surah yang paling lengkap sekali pertama dilengkapi oleh wahyu Allah yang sempurna. Di antara makhluk dengan kita, di antara kita dengan Allah dan Allah dengan kita, tak lain dan tak bukan surah Al-Fatihah. Faham tak? Bila kita start 3 ayat yang pertama tu, kita lah doa kita minta ke Allah. Yang satu lagi Allah nak bagi kat kita. Maka surah ni surah yang nama dia cemerlang gemilang sampai tak terbilang-bilang. Inilah surah dia. Maka orang tanya, mana surah yang paling lengkap sekali? Fatihah. Dia merangkumi semua, ya Allah, merangkumi semua. Faham tak tu? Saat ni balik aku nak tanya lagi. Maka dia kata surah ni ada berapa ayat? Surah ni ada surah ayat datin-datin. Namun surah ini dinamakan sebagai surah pembukaan Al-Fatihah. Nama surah pembukaan. Sebab apa surah pembukaan? Ada 2 di kalangan sahabat Nabi yang pandai tentang Quran. Mula-mula sekali siapa dia? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni dia khadam Nabi nombor 2. Maksud khadam Nabi, orang yang bantu Nabi, tolong Nabi. Nampak tak? Yang pertama Anas bin Malik. Anas bin Malik ni umur dia kecil lagi. Daripada 8 tahun mak dia hantar kat Nabi, dia tahu semua selok belok. Bila Nabi nak keluar pukul berapa, Nabi pakai baju apa, Nabi suka kasut apa, semua dia tahu. Ni nama dia Anas bin Malik. Mak dia nama Ummu Sulaim. Kebanyakannya anak-anak ni berjenis menjadi ni hasil daripada ibu. Pasal tu kongkong ibu punya kelas ni kita kena banyak, kena sabar. Pasal di antara tawaran dunia ni, orang perempuan yang paling suka sekali. Abang dunia ni banyak sangat. Daripada spek ramah-ramah atas kepala sampai ke kaki. Nampak tak? Kemahuan apa banyak sangat. Pasal tu bila hampa duk main kuliah, main mengaji ni bagus. Sekurang-kurangnya dunia yang main kat hampa dapatlah tempuh sikit-sikit. Kemahuan dunia ni banyak. Kalau hari kenduri tu bunga talak, bunga tu, bunga apa rampin, ada saja. Bedak. Itu dia punya. Pasal tu bila hampa duk main ke arah bila umur dah main macam ni, dah letih, dah tunggu masa nak mati ni semua ni, hampa boleh main kuliah, alhamdulillah. Sudahlah. Nampak tak? Sudah. Pasal orang muslimat ni kalau dia tak main kuliah, dia letih pasal hampa duduk di rumah. Di rumah ni macam hampa duduk di rumah weh. Faham tak ni? Hampa kena main kuliah mengaji, minta izin dengan suami, bang, kalau you malas, kalau you tak mau main sekalipun, you bagi I nak pergi. Pasal you tak apalah, you rajin duduk kedai kopi jam-jam. I nak duduk kedai kopi macam tu mana boleh. Nampak tak? Sekurangnya bagi peluang lah kat I. Sekurangnya tiap minggu di sini ada kuliah. Tadi minta lah I nak duduk di sini sampai ke mati. Pasal alhamdulillah Allah bagi rumah dekat dah. Baru pergi kuliah subuh, buat balik kuih, boleh main balik dah.
Bila Allah bagi kat kita rumah dekat-dekat dengan surau, masjid, dengan umur macam ni, sudahlah. Tak usah dah pergi tak mana-mana. Nampak tak? Dengan cara umur apa ni, apa bila duk campur dengan orang masjid, campur dengan orang surau, panggil apa dia berubah. Panggil boleh berubah. Pasal zaman kita dulu kan, zaman kita dulu kalau kita berhimpun, pati tapawek, Syak ni pergi bagi satu tuala, lipat-lipat-lipat buat bunga. Tak mau dah. Zaman tu tak mau dah. Tapi nak pergi apa nama, upacara tekan kuih samprik semua tak mau dah. Maksa hampa ni kira nak duduk, nak mengaji, nak duduk, nak mengaji. Nak bagi perhabis masa nak menghadap dengan Tuhan. Sudah. Kalau tidak menjadi hampa kurang ilmu dengan nak berhadapan dengan rumah tangga tu, pagi-pagi celak-celak mata dia nak basuh baju dah. Lepas tu basuh baju pukul 11 nak masak dah. Tak berhenti program hidup ni. Lepas tu nak silai baju dah. Habis petang dah habis dah, ada lagi dah. Masuk di dapur tak berhenti. Tengok-tengok dah basuh dah, ada lagi. Ada lagi. Tak habis-habis nampak dah. Pasal tu pasal tu hidup hampa ni kena mai tang sini. Kena mai. Sekurang-kurangnya apa berlaku kat rumah, bolehlah ada sifat sabar sikit. Bila ilmu tak ada, suasana macam-macam dalam rumah, mula mulut nak mai. Kalau aku tahu macam ni, aku tak cari bapak hang, dia mai. Kalau aku tahu macam ni, aku picit kecil-kecil lagi. Nampak tak? Biar hampa kecil senang aku jaga. Dah besar macam ni, aku tak tahu mana buat kat aku macam ni. Mula dia nanti mai hidup dalam keadaan mulut lidah tak redha dengan Tuhan, tak boleh terima tentang apa yang Tuhan bagi, semua tak terima. Kira nak okey saja. Faham tak makcik-makcik? Hanggut sudah. Inilah kehidupan hampa. Mau tak mau apa kena mai kuliah. Bila mai kuliah dapatlah campur dengan orang mengaji, mulut-mulut nak ni pun slow sikit. Assalamualaikum. Balik rumah, Assalamualaikum. Nampak tak? Bila mai mengaji ni corak hidup hampa terubah. Hampa tak faham tak tu? Pasal Tuhan bagi tahu dah nafsu kehendak orang perempuan gila-gila ni banyak. Hampa kena sabar. Sabar kena banyak, sangat-sangat kena sabar. Pasal Tuhan dah bagi tahu tempat orang perempuan lepas nak mati ni Tuhan tunjuk betul tak? Tuhan tunjuk belum? Tunjuk dah pergi Isra Mi'raj kan? Nabi tengok perempuan kebanyakannya tempat mereka ke neraka, betul tak? Pasal dunia ni Allah Tuhan kena sabar. Pujuk diri bismillah, ya Allah Tuhan. Aku nak jadi orang baik. Nampak tak? Aku nak jadi orang baik. Kita nak jadi macam isteri apa nama? Firaun. Suami dia tu Firaun. Faham tak? Suami dia jahat nak mampus, tapi dia tetap taat dekat Allah. Hampa pun kalau ditakdirkan, kalau suami tak bagus, anak tak bagus, semua tak bagus, pujuk diri, itu semua ujian. Pujuk diri itu semua ujian Allah Ta'ala. Aku dah buat yang terbaik dah untuk dia, tapi tak jadi juga. Nampak tak? Kita usaha. Faham tak tu? Nama dia Muqaddimah, nak bagi semangat ke hampa supaya pemain di kuliah ni hilang. Bila main di kuliah, hilang tension, darah tinggi, kincir manis mau hilang. Hampa duduk menganga-nganga, gelak-gelak, okey lah. Pasal Dr. Muhayya kata, setiap program yang boleh menceriakan kita, semua orang-orang di sini depi tang kepala yang bersimpul semua hilang. Hampa bukan senyum-senyum berlaku, senyum memang bukan senyum buat-buat. Dr. Muhayya, dia lah kata Ustaz tahu. Dia kata kadang-kadang kita susah senyum, redha ni banyak di kepala otak kita, urat yang bersimpul. Tapi bila kita duduk di satu majlis dapat keredaan Allah, kita senyum dia hilang banyak stres hamba. Banyak hilang. Kadang-kadang duduk di sini ni punya lapang dada, lega, ya Allah. Balik-balik rumah darah tinggi, dandan naik. Mungkin cimane semua naik pada Jadi kalau boleh mas, seminggu sekali mas di sini. Tak payah hamba duk pergi kelas-kelas macam memang ada kelas orang duduk atas mesin. Tak macam-macam dia buat tunjuk kat orang. Dia duduk atas mesin tu, dia kata ada kosmo duk buat tu. Ramai muslimat kita duk pergi duduk. Dia kata tiap minggu mai. Dia tengok, saya dah pergi dah seminggu dah, saya nampak kencing mana tu. Ya lepas mesin tu duk adanya pasal dia turun darah kita, jadi elok balik lah. Nak elok balik lah. Esok ni mesin tak ada, dia mai balik. Nampak tak? Itu semua sifat yang mesin tak nafikan sumbangan, tapi sifat sementara. Satu mesin 70-80 siapa nak beli. Pipi dah minggu ni ketak elok balik. Dia bagi result okey. Picak darah kita pun kata okey.
Sebenarnya tempat nak bagi tenang kita ni dah, tak lain tak, inilah tempat dia. Inilah tempat dia. Dia ajak kita redha, dia ajak ni. Bila kita tak boleh redha dengan Tuhan, kita lawan dengan qada dan qadar dia, darah tinggi naiklah. Cuba sesuatu berlaku, tak apalah. Nak buat macam mana, aku pasrah diri aku, Tuhan ada. Ni semua Tuhan bagi. Bila kita cakap macam tu, kita dah terima ada apa, tenang. Tapi bila kita tak boleh terima dengan rancangan qada dan qadar, dia mai sabuk, dia mai dah. Aku tak boleh tengoklah muka Muhammad, dia mai. Dia mai satu macam merontak diri pasal apa? Punca daripada kita kurang redha, tawakal. Ni semua mengaji dalam bab nama dia penawar bagi hati. Nak sampai ke nama dia hati tu, ulama kita sampai 7 lapis. Nak kena redha, nak kena tawakal, nak kena banyak, barulah dia boleh sampai ke hati kita. Ni semua apa kena duduk mengaji lah. Pasal lama dah kita duduk zaman muda kita, duduk terketak-ketak, duduk tergedik-gedik. Matang hujung-hujung hidup ni baru nak kena agama, kira okey lah. Baru start nak beli pakai jubah, baru pun beli tudung kat ampau suruh beli, sambung. Faham tak? Maka oleh sebab tu dalam Quran, faham kan ayat ni? Dalam Quran kita tengok ada Al-Fatihah ni ada asbab nuzul dia. Asbab nuzul yang pertama sekali, masa Nabi SAW duduk dengan Jibril. Nabi duduk dengan Jibril. Masa Nabi duduk dengan Jibril, bunyi punya kuat. Nabi duduk dengan Jibril, bunyi Allahu Akbar punya kuat sangat-sangat. Bila bunyi punya kuat, maka Nabi SAW Nabi languk ke atas. Nabi kata, apa yang bunyi itu? Jibril kata, Muhammad, bunyi itu bunyi daripada atas. Nabi kata, aku tak pernah dengar bunyi sekuat ni. Rupa-rupanya Jibril kata, bunyi itu nak turun yang satu surah, nama dia surah Al-Fatihah. Nama dia surah Al-Fatihah. Dengan arti kata, surah Al-Fatihah bukan dibawa datang oleh Jibril alaihissalam. Surah ni bukan dibawa datang oleh Jibril, tetapi dia dibawa datang oleh malaikat-malaikat yang duduk di arasy Allah. Malaikat ni tak pernah turun. Malaikat ni turun bersama-sama dengan surah Al-Fatihah. Boleh faham tak? Apa kena mengaji ilmu yang sehat. Jangan mengaji ilmu yang merepek, cakap macam ni, cakap tak mau. Penat apabila mai kuliah, minta ustaz tolong terang dekat kami benda-benda yang ada nas, ada dalil yang betul. Jangan merepek semua, kami tak mau. Pasal kami tak ada nak ulang kaji. Bila kami start mengaji dengan ilmu yang merepek, start lah. So merepek semua tak mau. Boleh faham tak? Selalu hampa doa, biar ustazah yang ajak, biar ada unsur yang ada kaitan. Dia mengajak dengan Quran yang betul, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kan? Maka Quran pun kita tahu dia mai daripada dua orang bernama sumber dia, daripada siapa dia? Daripada Abdullah bin Mas'ud yang saya cerita tadi, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Mas'ud ni dia dah usia dia tua dah. Bila dia usia dia tua, maka dia angkat tangan, ya Allah, mampukah aku nak habis Quran ni? Tengok-tengok Nabi doa dekat sepupu dia Abdullah bin Abbas. Nabi kata, Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wil. Ya Allah, ya Tuhan, alimkan dia, faqihkan dia. Siapa dia? Abdullah bin Abbas. Maka Quran Karim ni disambung 16 tahun oleh Abdullah bin Abbas. Mula-mula sekali Abdullah bin Mas'ud, lepas tu disambung Quran 16 tahun oleh Abdullah bin Abbas. Sempurnalah Quran jadi 30 juzuk. Dan depan-depan ni lah duk terang kat kita. Boleh faham kan? Maka depan-depan duk terang. Masa tu dia kata Quran ni, kata Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, surah Al-Fatihah dinamakan sebagai surah pembukaan. Sebab apa? Sebab setiap kali kita baca Quran, kita disyorkan, digalakkan untuk baca Fatihah dulu. Pasal tu dalam Quran kita ada surah Fatihah depan, lepas tu Baqarah. Sepatutnya kalau kita baca surah Al-A'raf, dia Fatihah Al-A'raf, Fatihah yang tu. Maka ulama tanya, pasal apa setiap surah dia tak ada Fatihah, dia ada depan saja? Dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, aku bila tulis di depan ni pembukaan surah,
dengan arti kata setiap kali hangpa baca surah apa pun dia menjadi pembukaan dia Fatihah. Faham tak Datin? Pembukaan dia Fatihah. Cukup setakat situ pengenalan dia. Maka Ustaz nak bagi tahu tentang Fatihah ni ada 7 poin yang paling penting. Tadi semua nama dia muqaddimah. Tu semua muqaddimah tentang Fatihah. Macam ni mengaji pun cukup. Mengaji layang-layang. Hangpa tak perlu mengaji besar-besar. Macam muslimat ni kita tak boleh bagi kelas banyak-banyak. Kelas yang simple dah. Pasal dia balik-balik, kita suruh ulang kaji, dia tak ulang kaji, dia letak macam ni. Nak main kelas baru dia buka. Pasal dia balik-balik ni tidur terus. Maka kelas kita, kelas muslimat ni, dia kena faham dalam kelas, ajak dalam kelas, semua dalam kelas. Tak boleh bagi homework di rumah. Pasal dia balik-balik homework dia duduk di dapur, duduk di atas, duduk di bawah. Tak sempat dia nak baca, betul tak? Oleh sebab tu bila kita mengajak muslimat ni semua ni mengarut, balik baca cari surah ni lah, mengarut baik nak tidur. Oleh sebab tu kita mengaji tafsir, cara tafsir muslimat ni layang-layang dah. Layang-layang bagi dia minat. Bila dia tahu surah Fatihah macam ni, masuk surah Al-Baqarah pula macam ni, masuk surah simple sudah. Sekurangnya dia tahu apa kehendak surah ni mau. Pasal apa nama surah tu? Apa yang ada dalam surah Al-A'raf? Apa beza surah Al-A'raf dengan surah ni? Dia tahu tu jadi dah. Nampak tak? Setiap surah ni ada hukum tertentu. Boleh faham tu? Faham tu sudahlah. Maka pertama sekali kita tengok poin. Ada 7 poin dalam surah Al-Fatihah. Ustaz ikut rentak buku ni, bukan idea Ustaz. Daripada Syahid Hasan Al-Banna. Kan buku ni orang nak baca di rumah-rumah sedap, dia bawa usrah sedap. Dalam masa setahun setengah, kalau laju setahun habis. Dia mengaji dengan dia, bukan mengaji semua, dia mengambil dia bagi kenal surah aja. Okey, tengok surah Al-Fatihah. Poin yang pertama ialah dikata kat sini memuji kepada Allah. Kita memuji hanya kepada Allah dan memuji pada Allah Ta'ala, memuliakan Allah Ta'ala, dan kita kena percaya Tuhan yang satu. Itu poin yang pertama. Poin yang pertama ni surah Al-Fatihah diajak memuji pada Allah. Sebab kita kalau mengaji bahasa Arab, hamdu ni dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alif lam tu ada. Kita cuma makhluk ni wajib kita puji kepada Allah. Hak memuji ni adalah kita kena bagi pada Allah saja, tak boleh pada orang lain. Maka kita tak boleh tertunggu-tunggu untuk orang puji kita. Yang menunggu-nunggu puji ni, Allah menunggu makhluk puji. You all can understand? Maka kita kata alhamdulillah, segala-galanya kepuji bagi Allah Ta'ala. Okey? Segala-galanya puji pasal apa? Pasal memuji ni alhamdulillah, alhamdulillah, dalam banyak-banyak kalimat yang paling Allah suka keluar daripada mulut lidah kita, alhamdulillah. Start Quran tu dia buka Quran, alhamdulillah bil alamin. Maka dalam banyak-banyak zikir, the first zikir Allah like it so much. Apa dia? Alhamdulillah. Celek-celek mata kita, alhamdulillah ya Allah. Tadi aku tidur macam mati, aku bangun balik. Alhamdulillah ba'dama amatana. Tadi kau matikan aku, kau bangun. Alhamdulillah. Bangun pula sihat, elok. Celek-celek mata, ingat-ingat kan nak demam, kan nak batuk, tak dapat. Alhamdulillah dah. Alhamdulillah. Celek perkataan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Hamba aku boleh puji aku the best. Dapat makan. Asyukuruka ya Rabbi. Syukur ya Allah. Tadi duk ingatkan apa nama? Tadi duk ingatkan nak makan tak dan rupa-rupanya ada muslim ada makan ke? Alhamdulillah. Tadi duk berebut tak dan nak beli apa? Rupanya ada makan. Makan pula hari ni banyak. Asal ramai muslim tak mai. Asal rasa boleh bawa balik kot. Contoh dah kan. Jadi kita berkata alhamdulillah, tengok Tuhan susun kat aku. Mai kelas pun seronok, lepas kelas pun duduk ramai-ramai makan, ada rezeki balik-balik pun balik ke anak. Nampak tak? Nampak kebesaran syukur. Apa kita sebut? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah.
Maka alhamdulillah kita, hanya kita memuji kepada Allah. Maka yang sedang menunggu memuji siapa dia? Allah tunggu kita puji. Okay? Kita tak boleh macam tu. Bila makhluk terlalu sangat kita puji orang, takut orang tu akan jadi syirik. Pasal milik alhamdulillah ni milik Tuhan. Tapi kita terlalu sangat puji dia, dia jadi lain. Contohnya, ustaz duk mai selalu nampak ustaz gelap lah, hari ni cerah nampak. Bukan nak katalah apa ustaz pakai. Nampak tak? Ustaz dalam keadaan tak niat jadi kembang semangkuk. Kesan daripada orang puji dia. Bukan nak katalah nampak ustaz duk belanja bon. Nampak tak? Bukan nak katalah kami sukalah kat ustaz, kami sukalah. Kalau kita sayang kat tok guru kita, jangan tunjukkan kelebihan yang ada pada guru, bagi tahu kat dia. Dia pun kembang semangkuk, dia balik-balik dia cerita kat isteri dia. Macam ustaz kadang ustaz cerita juga. Tahu dah ada muslimat dia cerita macam ni, dia kata I elok. Nampak dah. Bila mana kita cakap macam tu, sebab sikit hasil daripada kita balik cakap, kita harapkan orang puji kita, kita berbangga dengan benda macam tu, kita takut. Faham tak? Jadi kita nak tegur ustaz kita, ustaz, you bagus lah ustaz. Bukan nak kata bila you ajak, I faham. Orang lain ajak, I tak faham. Dia jadi satu macam riak. Riak, punca dia jadi riak, dia jadi tak seronok anak murid. Pasal tu kalau anak murid yang sayang guru, sembunyikan kelebihan guru tu untuk kita, surat jangan share dengan dia. Ustaz, terima kasih, cukup. Ustaz bukan nak kata lah, when you teach me, I feel something. Ada orang, nothing. Itu tak payah. Nampak? Itu masing-masing punya ni lah Allah bagi. Nampak tak? Itu semua jangan kita berbahaya. Dia akan ada sifat riak punca pada kita. Termasuk anak kita. Kita duk kata, tengok makan bagus, abang ni bagus. Nampak tak? Kita duk puji ke adik-adik yang lain, takut dia akan jadi riak punca. Itu agama kita jangan macam tu. Jangan, kita ambil cara lain. Contohnya lagi satu, kita selalu harapkan orang puji kita. Pagi-pagi subuh tadi, macam suruh cerita lah, pagi-pagi subuh kita buatlah pasal semua ada kat rumah. Anak ada dengan laki semua ada kat rumah. Aku nak buatlah kuih sikit. Selalu duk beli je kan. Hari ni aku nak buat, kita pun dengan tepung lah semua pergi beli yang bagus. Buttercup. Nak buat kek ni, nak kek pula. Nak buat karipak. Punya pusing, karipak pusing. Punya pusing. Nampak dia buat. Buatlah karipak elok-elok. Dan kita buat pukul 4 pagi lepas semayang. Buat dengan semayang. Orang semayang subuh, kita main sini, balik-balik. Duk tidur lagi mereka tu. Kita main pun mereka tidur. Kita balik pun tidur. Kita pun coy goreng lah, punya seronok lah. Pasang kita kata sapra kan. Bubur sapra elok dia kata. Bukan senang nak bagi mereka makan. Mereka cuti sekolah semua dah ada kat sini buat. Kita elok makan, panggil lah turun makan kan. Suami makan. Dia tak karipap. I nasihatkan you lain kali, bila you tak pandai beli sudah. Kita kata bahasa Pulau Pinang kita ada seriat kata Allahu Akbar. Mula kalau aku tak masak pun tak apa. Dia main. Kalau aku tak masak pun main pula anak turun. Mama, kalau mama tak pandai, jangan masak. Beli sudah. Kita akan sabar. Seriat dan pasal kita harapkan masakan kita dipuji. Pasal tu dalam kitab ni kata, bila terlalu sangat kita harapkan dipuji, bila orang tak puji, kita mula kecewa. Bila mudah kecewa ni sebab apa? Kita tak reda dengan apa yang Tuhan bagi. Nampak tak? Sedangkan aku buat karipap ni kerana Allah. Dia nak kata sedap tak sedap, yang paling penting Tuhan nak bagi pahala, bukan dia. Walaupun turun mai tak sedap tak apalah, yang penting mak buat, dia akan jadi ceria. Hidup kita tak akan tertekan. Pasal kita tak harapkan pujian daripada dia, kita harapkan pujian daripada Allah. Boleh faham tak tu? Alhamdulillah ajak kita macam tu. Bila sebut Alhamdulillah lah, yang penting sayang, mak dah masak dah, mak dah try the best. Jadi anak kita yang kata kita, kesian, sorry mak dia nanti main sonda kita, tak apalah, yang penting mak buat ni pasal apa, tanggungjawab mak. Pada mak teringin nak buat, teringin tu main daripada sentuhan Allah yang bagi mak, teringin nak masak untuk apa, pahala Tuhan nak bagi.
Pahala Tuhan nak bagi. Daripada situlah nanti kita main sifat yang bergantung hidup dengan Allah. Kita jangan sangat bergantung hidup dengan makhluk. Kita cepat putus asa. Kita belah anak kita punya panjang lah sekali dia balik-balik main. Sejak dia kahwin dia tak main pun. Mula. Pasal ni semua bergantung hidup dengan manusia, mudah kecewa. Duduk rumah. Doktor ingat kan ada ustaz Raya tak balik. Mula. Raya cari Tuhan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari itu besarkan Allah. Tapi pasal diri kita memang kita hidup kita ni. Dia dengan hubungan dengan manusia kena ada. Tapi jangan mengharapkan. Yang kita harap siapa dia? Allah. Kita akan harap walaupun siapa pun tak ada sekalipun. Hasbi Allah wa ni'mal. Siapa pun tak ada, yang ada adalah Allah. Mak kita tetap mati, anak tetap mati, Allah tak mati-mati, dia hidup je dah. Tuhan kata, yang sayang kat makhluk tu, yang harap dekat dia, satu masa nanti mati. Macam semalam kan di Pulau Pinang, dia naik motor aksiden, ingat tengok tak? Terbelah dua kan? La hawla wala. Naik motor ni, sini terbelah, sini terbelah. Di mana? Ni. Terbelah dua. Punya laju umur muda sangat. Nampak tak? Semua jadi Allahu Akbar kabir. Oleh sebab tu, alhamdulillah, puji kepada siapa? ingat alhamdulillah bil alamin. Alhamdulillah hanya puji kepada alhamdulillah. Lillah ni kepada Allah. Segala puji milik Tuhan, segala puji milik Allah. Pasal apa? Rabba ni jaga. Rabb ni Tuhan, Tuhan yang jaga. Rabb ni apa dia? Bahasa Arab kata penjaga. Al-alamin, seluruh alam. Kita memuji kepada Tuhan yang menjaga semua alam. Alam jin, alam manusia, alam tumbuhan, semua alam ni. Alam besar tak? Alam yang kita duduk ni, manusia. Alam yang kita duduk ni ada 7 lapisan langit, betul tak? Hangguk sudah 7 lapisan langit. Satu langit ni bersamaan dengan 100 tingkat. Ustaz pernah ceritakan bang. Satu langit ada 100 tingkat. Satu tingkat tu bersamaan dengan langit dengan bumi. Besar tak? Kepala otak kita tak ada nak fikir. Itu baru satu langit. Satu langit ada 100 tingkat. Satu tingkat bersamaan dengan langit dengan bumi. Itu satu tu. Itu baru alam kita duduk ni. Belum lagi alam jin, alam tu. Belum lagi kita pergi Sidratul Muntaha. Punya macam tu. Pasal tu berhaklah kita muji bagi Tuhan yang menjaga semua alam ni. Hak milik dia. Pasal tu Allah bahasa dengan bahasa dia, Innallah ghaniyun lil alamin. Innallah, maka sesungguhnya aku Tuhan kaya. Ghani kaya lil alamin. Langit bumi milik aku. Hang punya rumah banglo bodoh datang sini perasan terketak-ketak. Hang baru ada banglo di sini perasan terketak-ketak. Aku ni lil alamin, langit bumi milik aku. Di London tak ada rumah hang. Kalau ada pun London satu, sini satu. Lain tak ada. Seluruh bumi ni Allah kata hak milik aku. Daripada situ Allah ajak kita, jangan duk sebutlah tentang kaya. Kaya ni milik aku. Aku tumpang bagi kat hang, satu masa nanti hang bagi balik kat aku. Boleh faham tak? Bila kita tahu macam tu, kita pun tak action sangat. Orang Pulau Pinang kita tak ranggi. Satu macam kadang-kadang Allah bagi. Tak ketak-ketak, tergedik-gedik, nampak tak? Dulu dia pakai satu beg kecil yang warna klik-klik. Kan? Ada faham tu? Jangan nampak mengaji semua tu tak mau. Nak pergi makan kenduri, alah kadar sudah umur dah macam ni, tak payahlah. Duk ambil sekali pokok bunga buat kepala, tak payah. Kan? Tak payah. Pergi elok-elok, balik elok. Cari keredaan Allah. Bila keluar pada rumah tu, malaikat suka nak tengok. Ini satu macam pakai bagi kita orang kena mata, kita ain. Kena ain ni bahaya. Bila tu tengok tu, tak padan dengan badan yang besar macam tu, pakai baju bunga-bunga, satu macam nampak orang dia kata. Kita yang buat bagi orang kata. Keluar macam biasa sudah lah. Nak pergi makan kenduri, pakai kelopak ni. Nak pergi tak mana? Nak pergi mana? Nak pergi tak mana? Nampak tak? Pakai tudung dah tu, elok bak keluar pula telinga. Bubuh pula ni. Ni apa punya fashion ni? Nampak tak? Siapa ajar macam tu pada? Dia buat macam tu semua nak bagi orang tengok, bagi orang kata. Rugi bila hidup kita keluar pada rumah. Nabi suruh elakkan daripada kena penyakit ain. Penyakit ain ni, orang kata kat kita, nampak macam muka kita satu macam, dia timbul penyakit tau.
Penyakit dia sentuh hati dia satu macam. Penyakit ain berbahaya. Pergi hospital tak ada jawapan apa pun tak ada. Ni kesan daripada kita sendiri cari penyakit tu. Janganlah bila umur dah mai ala kadar makan kenduri bagi cantik bersih sudah. Tak payah mari tengok hangpa mai kuliah macam malaikat. Kalau makan kenduri Allah macam berak keluar. Contoh bukan cerita saja nak cakap dengan hangpa. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh fahamkan tu? Lepas tu yang pertama kita memuji hanya pada Allah dan ingat kata Allah ni yang Maha Esa. Tak mana sifat dia? Sifat yang Maha Esa Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat Allah ni Ar-Rahman. Maksud Ar-Rahman datin-datin, dia Rahman dengan semua makhluk dia di atas muka bumi. Di atas muka bumi semua Tuhan bagi. Fa'asin kama ahsanallahu ilaih. Walaupun kawan tu subuh tak bangun bangun dapat cokodok. Tuhan bagi tak? Tuhan bagi. Subuh tak ada, apa tak ada, tiba-tiba subhanallah. Nampak tak? Dia tidur je. Dengan semayang tidak, mengaji tidak, apa tidak. Namun Allah bersifat-sifat Rahman. Semua makhluk dia bagi. China, India, itu semua sifat Rahman. Sifat Rahman ni Allah bagi pada semua makhluk. Boleh faham kan? Sifat Rahim ni Allah bagi pada orang mukmin aja. Sifat Allah ada dua yang paling besar yang menunjukkan dia ni Maha Esa. Pertama Rahman kepada semua, Rahim kepada orang mukmin. Orang mukmin. Rahman ni Allah bagi kelebihan dia dunia saja. Allah bagi seronok di dunia, kadang-kadang penyakit pun Allah tak bagi macam Firaun. Demam, sakit apa tak bagi, sehat memanjang. Boleh faham kan? Tengok Firaun. Tapi Rahim Allah tak bagi kat dia. Sifat Rahim ni, sifat Allah bagi keselesaan kita dunia dan akhirat. Akhirat hak milik orang mukmin, bukan hak milik orang orang kafir. Boleh faham tak? Jadi semua kita ni nak rasa nikmat apa dia? Nikmat akhirat. Bila apa nak rasa nikmat akhirat, sifat orang nak rasa nikmat akhirat ni, Allah kata bernama maghfirah. Minta ampun dengan Tuhan. Orang dosa dengan kita bagi keampunan. Lapang dada dengan orang, jangan tarik masa dengan orang kalau kita berkelahi. Allah Subhanahu Wa Taala kata wasari'u ila maghfiratin. Cepat-cepatlah bagi keampunan bagi kalau orang dosa dengan kita. Kita sendiri pun kena istighfar. Wasari'u ila maghfirah. Cepat-cepatlah ya Allah minta ampun dengan Tuhan. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Kalau Nabi 70 kali sampai 100 kali istighfar, kita lebihlah. Bangun tidur elok, bangun tidur istighfar, mai masuk di sini sembahyang sunat ke apa? Astaghfirullah. Jangan astaghfirullah nak pergi habis, ingat astaghfirullah, ingat di hati, ampun dosa aku ya Allah, aku ada dosa dengan laki aku. Pagi-pagi tadi dia kata jangan pergi kuliah, jomlah keluar dengan aku teman aku nak kayuk aku nak pergi main bola golf, ikutlah aku. Maka kita kena wajib ikut dia. Wajib ikut dia. Walaupun ustaz dia nak pergi tempat syaitan, walaupun tempat syaitan ikut kehendak suami, selagi mana tidak melakukan maksiat, itu lebih afdal daripada mai kuliah. Nampak tak? Pasal dia ajak kita menyeronokkan dia, Allah menyeronokkan kita esok ni. Selagi mana walaupun masa kita tengok dah hari ni dia antara dua. Hari ni dia cuti, hari ni pula ada satu mamak nak mai. Mamak din sama. Nampak tak? Mau tak mau kena ikut kehendak dia lebih baik daripada mai di sini. Nampak tak? Pasal tu orang perempuan ni banyak syurga dia, cuma taat pada suami je. Boleh faham tak? Hanggut cepat-cepat. Bukan senang. Memang nak main kuliah ustaz. Nak main kuliah pun nak juga, betul. Tapi dia bukan menjadi fardu ain. Okey? Fardu kifayah bagi sepatutnya memanglah menuntut ilmu tu wajib. Tapi sebab ilmu ni mesti dia ajak. Suami kena ajak. Nak buat macam mana suami pun tak kerti? Dua-dua ngangor pada. Oleh sebab tu ialah kita minta izin dengan dia. Minta izin nak main kuliah sekalipun memang kena minta izin. Ada 2-3 tempat suami dia sampai mai di kuliah ni. Ustaz nak mengajak ni, ustaz saya nak tanya, wajib ke dia ikut kelas?
Dan saya sendiri nak bawa dia kadang pergi mana, dia tak mau. Tak boleh. Sampai suami mai di kuliah, mampu aku. Kan? Dia kata ni lah masa dia ada kelas duha. Suami dia pula cuti pun masa tu. Pagi-pagi nak ajak pergi market sekali, jalan sekali. Dia pun suka berjalan sekali. Yang suami ni suka berjalan dengan isteri. Dia tak suka seorang-seorang. Shopping ke apa-apa. Tu kena ikut, wajib. Sampai dia mai di kuliah. Ustaz pujuk dua orang sahabat saat, Ustaz akan buat kuliah cepat. Dua-dua duduk dengar, last sekali dua-dua daripada kes tu, dua-dua orang dua mai kuliah sekali. Habis kuliah baru depa pergi shopping. Alhamdulillah lah. Apa Dini ikut kehendak Dini, dan suami kata, saya pun rasa nak ikut, sedap pula. Kata, okey, ikut. Kalau boleh dapat macam tu, syukur. Tapi nak dapat secucuk ni memang sakit kepala, betul tak? Memang sakit kepala, koyok semua kena bubuh. Memang nak buat macam mana, ada kita hidup ni challenge. Kalau boleh dapat laki bini, anak-anak boleh ikut rentak, angkat tanganlah pada Allah. Itu nama dia bonus yang sangat-sangat. Tapi kadang-kadang Allah hidupkan kita ni ada ujian lah, okay? Kadang-kadang suami tak boleh ikut, jomlah bang, you tak ada apa-apa salahnya ikut I, jomlah. Tak apa, I nak rehat, you tak apalah bang, saya balik-balik nanti terus nak buat kerja rumah. You dengan tidur ni balik, you tidur lagi. Nampak tak? Tapi itulah dia tak nampak benda tu. Jadi mau tak mau, bila kita duduk di dunia ni, angkat tangan berdoa. Tuhan, macam mana kau himpunkan kami di dunia, himpunlah kami di akhirat. Tahu tak macam mana panggil kita di dunia, macam tu Allah bangkitkan di akhirat. Orang yang gila dengan kuliah dibangkitkan. Kita nak tengok berlaku perpisahan di antara keluarga yang beriman. Sebelah kita tengok laki kita, suami kita panggil kita, yang ni abang ni, sorry bang, Assalamualaikum. Pada hari tu dia akan tinggal, kerana amalan dia kita tinggal. Kita sedih tak? Sedih. Di dunia boleh sekali, boleh makan sekali, rasa nikmat dia cari rezeki untuk kita, tapi Allah haramkan untuk kita bertemu dengan dia. Pasal tu duk nasihat dengan abang, hari ni kita tidur sekali, kita makan sekali, takut bimbang hari dibangkitkan semula, you tak boleh sama dengan I. Tuhan tak boleh. Fariqun, ashabul yamin wa ashabul shimal. Tak. Yang tu pasal tu kita bila balik di rumah duk angkat tangan Tuhan. Bukan tak mau tegur kat dia. Bila tegur ni dia boleh tiap. Apabila dapat ilmu jangan tegur sangat. Bila duduk dia makan, nak makan dengan dia, bang, nak cerita kat you ni I nak makan, sikit-sikit you nak ceramah, you nak kata ustazah pun tak, apa pun tak. Dan kita tahu suami kita tak suka. Jangan cakap macam tu. Bila kita cakap bab agama, kita bagi dia lari dengan kita rugi. Bukan semua benda agama boleh sembang di rumah dah. Kadang-kadang nak share tak boleh, angkat tangan cerita kata Tuhan, macam mana aku dapat, bagilah keadaan ya Allah. Macam mana aku dah sedap, bagilah keadaan. Bangun. Terutamanya bangun malam, bertahajud, minta kepada Allah. Allah tetap buka pintu dia. Usaha. Sebut nama dia terbayang. Tuhan, inilah muka suami aku. Dia ni ketegak sangat-sangat, tapi everything's okay. Dia ni masa loving ni very very nice. Hari Valentine's Day, hari apakah semua dia ingat. Nanti saat dia beli satu loket mai, saat ni dia beli satu tu mai, saat ni dapat buah kana satu, dia bagi. Tang situ okey sangat. Tapi membak semayang ni, nak jadi tuan rumah lah rumah ni, nak baca Quran ni, tak mau ya Allah. Saya tak tahu macam mana. Yang tu kita kena sedih sama-sama. Faham tak? Yang tu kita kena sedih. Dia okey semua, tapi tu tak boleh tiap. Satu masa dia sendiri sondor. Yang jom pergi kuliah sekali, sujud syukur pada Allah. Lepas tu Imam Ghazali kata, setiap kali dia bagi duit kat kita, sikit duit dia tu ambil atas nama dia, aku nak sedekah, cuci tentang keadaan diri dia. Faham tak tuan-tuan? Tuan-tuan, sambung. Yang pertama, muslimat ni takut nak duduk di dalam muslimin. Pasal apa? Duduk kat luar daripada malaikat. Bukan ada di luar ada TV kan? Tak ada. Faham tak yang pertama pada surah Fatihah? Yang pertama dia memuji bagi Allah, Tuhan yang Esa, bersifat dengan sifat Rahman dan Rahim. Yang keduanya yang ada dalam surah Fatihah ni, hari kiamat, Maliki Yaumiddin. Betul? Yang doa dalam surah ni, surah apa nama Al-Fatihah ni, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin maksudnya Malik Raja.
Raja segala raja pada hari kiamat nanti tak boleh telepon ke Allah. Hari agama nama dia hari Yaumuddin. Pasal tu surah Fatihah ajar ingat hari kiamat tu wujud. Setiap kali kita duk baca, kita ni akan berpindah pada alam akhirat. Setiap kali duk baca saja pada surah Fatihah, ingat satu masa nanti aku akan berpindah. Umur aku bila main 60 tahun ni umur yang last sekali. Kan Nabi kata umur 60 ni sepatutnya apa ni mati, tapi Allah hidupkan semula. Bila Allah hidupkan umur 60 ni dengan arti kata satu umur tolong bahagi masa untuk aku cukup. Sampai 60 tahun hang duk bagi kat dunia, gila kat hang. Bagi masa untuk nak jumpa dengan aku balik. Ma qaddamat lighad. Tuhan tanya, apa nak bagi kat aku? Aku Tuhan, hang celik-celik mata, aku bagi harta, aku bagi rumah, aku bagi kereta, aku bagi anak, bagi cucu, semua aku bagi kat hang. Apa nak bagi kat aku? Ma qaddamat lighad. Esok ni hang mati, apa hang nak bagi kat aku? Hang nak baca Quran? Tidak. Apa nak bagi kat aku? Apa hang nak buat untuk aku? Nampak tak? Pasal tu surah Fatihah diajak bagi kita ingat, tolong ingat hari akhirat. Tolong ingat hari kiamat. Faham tak? Hari dibangkitkan semula. Semua kita ni akan dibangkitkan. Yang ketiga, yang ketiga dia kata apa kat sini? Yang ketiga dia kata kita sembah hanya pada Allah. Iyyaka na'budun, iyyaka na'budun, iyyaka na'budun. Yang ketiga ni dia kata sembah hanya pada Allah. Sembah pada Allah. Yang keempat ni bila kita sembah pada Allah, wa iyyaka nasta'in, minta pada Allah. Boleh kan? Kita semua minta kepada Allah, sembah pada Allah. Iyyaka na'budun, kepadamu lah ya Allah aku bernama, kita sembah. Manusia bila kita sebut kata iyyaka na'budun, aku sembah padamu ya Allah, tempat sembahan kita paling dekat dengan Tuhan rukuk dan sujud. Kan sujud paling dekat sekali. Ustaz pernah dengar ada satu ceramah tapi Ustaz minta hampa ni kalau boleh ni pula live, tapi tak apalah, never mind lah, tapi janganlah cerita tentang aib orang, jangan, okey? Tapi Ustaz tapi hari ni nak buat macam mana? Penceramah TV kita, radio kita, semua hari ni penceramah-penceramah yang kita tengok latar belakang dia adalah motivasi. Last sekali dia jadi seorang penama ustaz. Bagus ustaz, tak nafikan artis, boleh. Mereka nak jadi bagus, mereka membantu sumbangan untuk dakwah. Tapi sekadar motivasi cukup. Tapi jangan masuk tentang bab hukum hakam. Hukum hakam bukan hak mereka. Sampai ke satu tahap, bila dia tengok pengaruh yang ramai, orang dah suka, dia teringin nak cakap tentang bagi kaedah pada manusia formula. That is not good. Formula, kaedah, hukum hakam bukan ada pada diri dia. Dia boleh buat contoh-contoh macam ni yang berlaku, redha boleh. Tapi jangan, bahaya. Ustaz pernah dengar satu ustazah, dia tengah duk top sekarang ni, ranking number 1 ranking. Tak apalah, ustaz pun suka dengar nak ceramah dia. Syarat muslimat ni dia tengok yang mana bijak bercakap, mulalah. Orang kita hari ni jenis suka ceramah, jenis suka buat gila yang tu. Yang nak berkitab, nak mengaji ni tak ada. Jenis macam tu dah. Pada seorang ustaz, rancangan televisyen tau. Rancangan televisyen ustaz-ustazah ni. Sedangkan latar belakang mereka adalah motivasi lah, pandai bijak bercakap, banyak membaca. Ada orang telefon, ustazah, ni ustaz nak laku semula, ustazah, saya ni buat macam-macam dekat suami, saya tak tahu apa lagi nak buat. Buat jalan tu, buat jalan macam-macam dah usaha untuk suami yang terbaik, saya tak tahu apa lagi nak buat ustazah. Mak mentua saya tak boleh faham sana, anak-anak tak boleh faham. Maka ustazah pun dengar macam ni, memang ustazah nak bagi tahu, tak apa, ustazah nak bagi satu resipi pada hari ini. Dan mudah-mudahan yang mendengar dan melihat ustazah beramallah dengan ayat-ayat ni. Ustazah ada seorang guru, yang mana guru ustazah mengajar ustazah. Bacalah ayat ni setiap kali kita nak rokok. Setiap kali nak rokok, bacalah ayat ni. Ni lebih kurang macam tu lah, bukan kata pun, cerita, ada faham. Setiap kali nak rokok, baca. Setiap kali sujud, dia bagi satu ayat, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Tapi Ustaz ingatkan, bukan Ustaz kutuk tau.
Ni pula live, jangan apa cerita ke orang tak baik. Aib orang jangan. Cuma nak cerita inilah zaman yang berlaku hari ni. Wa ufawwidu amri ila Allah. Segala urusan aku serah dekat Allah. Segala urusan aku serah dekat Allah. Innallah, sesungguhnya Allah Maha melihat, Maha menengok tentang hamba-hamba Dia. Ayat ni memang menarik. Bagus. Wa ufawidu, kita sembang, wa ufawidu amri ilallah, aku serahlah segala urusan aku kepada Allah. Innallah basirun bil ibad, Tuhan ni maha tengok aku, Tuhan melihat tentang hamba-hamba Dia. Tuhan sentiasa melihat kita. Masa tu dia kata apa? Dia kata masa sujud baca ayat ni. Masa sujud selalu dekat dengan Tuhan, baca ayat ni. Nampak tak? Sedangkan Nabi SAW pernah tegur dan pernah larang mulut ni mai daripada Abdullah bin Abbas, ala nuhitu an aqra'ul Quran, ala nuhitu an aqra'ul Quran raki'an wa sajidan. Lebih kurang macam itulah. Aku dilarang oleh Nabi larang aku masa rokok dan sujud jangan baca Quran. Kita doa Quran ni tak boleh baca langsung. Doa Quran tak boleh baca langsung masa rokok dan sujud. Haram hukum dia. Hukum haram. Kita tak boleh masa rokok dan sujud. Nabi kata, fa'amma rukuk fa'azimu fihi rabbak. Masa kita rokok, kita ya Allah, aku nak besarkan Allah. Tengah duk goreng karipat, bunyi azan, aku nak berhenti nak besarkan Tuhan. Masa rokok. Masa sujud, fashtahidu fi doa. Bersungguh-sungguh berdoa minta kepada Allah. Tapi tak digalakkan. Bukan tak digalak. Hukum haram kita membaca sebarang doa yang berbentuk daripada Quran. Tak boleh. Tak boleh. Macam ni dia boleh bagi. Masa kamu nak semayang nanti, masa sujud tolong baca doa ni. No, tak boleh. Hadis tu adalah kitab Bulughul Maram, dated muka surat 313, muka surat 155 muka surat tu, muka surat 155 hadis 313. Tengok. Kita dah beli buku kitab tu duk mengajikan kat sini kan. Kuliah subuh. Umar pada dekat mai lah kuliah subuh. Tapi yang duduk tidur. Muka surat 155 hadis 3. Tengok. Tak nampak tak bahaya dah? Bahaya. Bahaya. Yang kadang-kadang kita kata semalam saya mengajak muslimat kata apa? Lepas kita sembahyang maghrib ada sunat awabin lepas maghrib. Awabin tu sembahyang duha cik oi. Orang tak buat sembahyang duha maghrib gila hang. Ni kita awabin apa? Nampak tak? Walaupun kita nak sembah pada Tuhan, nak sembahyang mengaji, kita tak tahu dia jadi lain. Yang tak tahu lain. Yang dah duk jadi kategori ustaz-ustazah ni, tolonglah bila hampa dah ajak motivasi. Kalau nak teringin nak jadi ulama, teringin nak jadi, belajarlah. Okey, mendalami sikit. Jangan dengan orang kita terpengaruh dapat orang duk panggil tak berhenti duk panggil, jangan macam tu. Penceramah lelaki-lelaki dengan penceramah perempuan tak sama. Kita tak galak di Malaysia ni duk ikut cara Indonesia. Ustazah bila ceramah untuk orang perempuan saja cukup. Ini ada lelaki-lelaki, ada orang perempuan. Tak boleh. Dia pun nak sondoi sama. Tak elok. Bila orang lelaki cakap dengan perempuan, orang lelaki duduk di majlis, dia tengok reaksi ustazah tu, hadirin hadirat dan rahmati Allah, kita semua, dia tengok cara dia tu lembut lembai, dia bukan tengok dia tu punya ucapan, dia nak tengok dia punya drama. Tuan-tuan, kita tuan-tuan, dia tengok action tu. Jadi aku tiru action tu. Nampak tak? Oleh sebab tu tak sesuai. Ni semua kaedah ni tanah Arab, dia tak benarkan langsung. Kelas orang muslimat lah, tak boleh campur. Dia duduk dia dua cushion, perempuan ada sana. No. Penyakit ni pula kalau buat di masjid tak elok. Tak elok sangat-sangat. Macam ni punya live saya baru ustaz suka tak apa. Tak elok ada ustazah dengan ada ustaz. Not nice. Awak ceramah macam mana pun awak ada kelembutan. Yang kelembutan tu tidak membina untuk orang lelaki-lelaki. Dia tengok lagi dia syok. Allah, kalau isteri aku macam ni, lembut lembai dengan dia, cakap dengan dia bukan tengok dia tu punya ceramah, dia tengok dia punya gaya. Nampak tak? Tambah-tambah dia tu pula elok satu macam, duk gulung tan sini, sepik tan sini. Nampak tak? Contoh-contoh. Tak elok. Awak ustazah,
Tambah-tambah duk tontiang, duk bubuh warna-warna, lagi tak elok lah ustazah. Ada faham tu? Kalau orang perempuan tak apa, tak tahulah ustaz pun penyakit ni duk ada dalam masyarakat kita dah. Dah duk mai dah sikit-sikit malam. Tapi kalau penceramah laki-laki dia lain, itu dah jadi sunatullah dah. Boleh faham tu? Hangguk sudahlah. Tu nama dia iyyaka na'budun. Kita sembah pada Allah. Bila sembah pada Allah, jangan masa rokok kita baca doa Quran, tak boleh. Boleh faham kan? Bila kita sembah pada Allah dan kita minta pada Allah, Allah kata, hang sembah dekat aku, hang semayang mengaji kat aku, tapi hang tak minta pada aku. Kita minta pada Allah. Allah paling suka sekali orang yang beribadat minta. Ya Allah, kita ni ada banyak masalah. Tuhan bagi kekuatan kat aku, bagi selesai masalah aku, bagi aku sihat. Janganlah aku sakit-sakit teruk-teruk. Kadang-kadang aku demam pun, anak-anak mai seminggu baru mai, lepas demam baru mai. Kalau aku sakit macam mana ya Allah, aku tak maulah. Aku pernah sakit duduk berapa hari, berapa anak yang mai. Anak dekat berapa selang rumah aja, dia boleh mai kat aku. Nak hantar makan pun susah. Kalau macam tu keadaan mereka, jangan singgah dekat aku penyakit-penyakit yang boleh mendaruratkan diri aku dan anak-anak aku. Jangan. Minta. Kita minta ke Tuhan, pasal kita boleh tahu macam mana anak-anak kita. Nampak tak? Kadang-kadang nak minta tolong Ustaz, tolong urut Ustaz kat mak. Dia urut macam ni. Dah mak. Hang urut kan, hang pukul aku. Badan macam tu punya keadaan. Pasal tu kita kata, ya Allah, kita angkat tangan Tuhan, bagilah kehidupan ni penuh dengan lega, tenteram, redha. Dan kalau ada nak bagi masa lapang ni, boleh baca Quran, minta dengan Tuhan. Boleh faham tak? Kalau boleh hampa bila ada tua-tua ni, bukan suruh khatam Quran, suruh tadabbur. Orang Melayu ni suka khatam Quran. Dia duduk nyek habis. Dia suruh tadabbur. Tak ada apa tadabbur Quran, pahala berlipat kali ganda berbanding yang baca saja. Fatadabbarun. Allah kata, otak ni aku suruh baca, ambil iktibar. Macam hari ni kita baca Fatihah, ini nama dia tadabbur. You all can understand? Daripada baca tu, semua dah baca, kita nak ambil apa dia ada sekarang dalam surah Fatihah ni. Allah kata suruh kita sembah dia. Bila kita sembah dekat dia, minta pun dekat dia. Di sini habis pukul apa? 10.30. 10.30 kan? Sejam kan? 9 sampai 10. Okey. Masa sikit boleh kan? Bukan senang nak main kat hampa pula main nyek lambat tadi kan? Kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku nak habis dah. Yang keempat pada dia? Yang keempat, yang ketiga kita sembah pada Allah. Yang keempat minta pada Allah. Yang kelimanya mohon minta dibimbing jalan lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tuhan tolong tunjukkan aku jalan lurus. Jangan aku simpan yang jauh, jalan sesat nama aku tak mau. Aku tak mau lah pergi program-program duk berzikir, duk bergendam, aku tak mau. Tambah-tambah di Shah Alam ni kebulan tu berlambak. Dia duduk bergendam, aku tak mau. Aku nak duduk kelas-kelas. Hampa kalau boleh pergi kelas. Tak usah duk pergi kelas-kelas yang kadang-kadang duk zikir ada tak mau. Ada faham? Tak mau semua tu. Tak nak masuk kelas-kelas macam tu. Ada faham? Mai kelas-kelas Quran, kelas mengaji ni semua tak apa mai. Tapi kelas-kelas duduk berzikir Allah. Apa ni semua ni? Baik baca Quran. Faham tak tu? Oh, senang. Tu nak pergi habis macam cepat. Datin Jamilah, sorry na. Yang kelima, yang kelima apa dia? Memohon minta ihdinas siratal mustaqim. Tuhan tolong tunjuk jalankan lurus. Janganlah bengkok-bengkok semua, aku tak mau ya Allah Tuhan. Jalan sesat aku tak mau, merepek aku tak mau. Aku nak ikut agama ya Allah, dapat syafaat Nabi ya Allah. Kalau ikut gila-gila ni aku susah nak minum telaga Kausar. Orang ikut gila-gila ni Allah haramkan minum telaga Kausar. Nabi tak mau kita. Nabi suruh kita ikut di dunia, ikut sunnah dia. Jangan mengarut yang merepek semua, aku tak mau. Ada faham? Lega. Yang kelima, yang keenam pada alladzina an'amta alaihim. Yang keenam, alladzina an'amta alaihim. Tuhan, bagilah aku ni duduk sama-sama dengan orang soleh, orang baik-baik. Surah Fatihah ni kita minta alladzina an'amta alaihim, macam orang yang soleh. Engkau pernah bagi nikmat dekat mereka, kau pernah bagi sesuatu kat mereka, tumpanglah untuk aku pun sama. Macam mana hang bagi kat mereka, bagilah kat aku. Bagilah kat aku. Boleh faham tak?
Yang keenam, kita minta kita ni dihimpunkan orang soleh, jadi orang soleh, jadi orang baik-baik. Yang ketujuh sekali, mintalah ya Allah, jauhkan aku daripada orang yang kau marah, Yahudi. Jauhkan aku ghairil maghdubi alaihim Yahudi. Tuhan, janganlah hidup aku ikut macam orang Yahudi, waladdallin, jangan aku ikut Nasrani. Jangan ikut ada dua puak yang jahat ni. Satu puak ni dia murka pada Allah, satu puak ni sesat. Tuhan, jauhkan aku daripada ni. Ini semua adalah surah Al-Fatihah. Habis. Amin. Nampak tak? Maka ulama kata, pergi carilah. Datin buat apa? Dia sediakan makan. Ada pilih tu. Dia pergi tengok makan ada tak ada. Okay? Dengar sini. Dengar sini. Dalam banyak-banyak surah, satu surah ni dijadikan doa. Kita tak boleh kata surah Fatihah, surah Fatihah ni totally dia doa. Pertama, kita minta dengan Allah 3 ayat yang pertama. Yang ketiga, Allah nak bagi kat kita. Allah nak bagi kat kita. Nampak tak? Maka ulama kata, kalau kita angkat tangan, kita baca surah Fatihah totally daripada 1 ayat sampai ke 7 ayat, semua doa belaka. Pasal tu surah Fatihah ni dinamakan surah sebagai pembukaan, surah doa. Dia doa. Pasal tu bila kita semayang saja, nama semayang tu doa. Sebab apa? Di situ adanya Fatihah. Semayang itu sifat dia adalah doa, semua doa. Pasal Fatihah itu adalah doa. Subhanallah al-azim. Maka kadang-kadang kita tak reti, kita ada sakit macam sakit ni. Dekat-dekat kita baca Fatihah apa sekali, baca 10 kali, 10 kali dia sifat keseluruhan batang tubuh kita. Subhanallah. Kadang kita baca Fatihah duduk sana, lepas sembahyang Fatihah, baca Fatihah 10 kali jadi sifat. Teringin tak ambil ayat ni berbelah muka. Teringin nak bagi muka, bagi tak payah pakai lotion. Tak payah beli lotion macam ni. Nak kedut-kedut nak beli lotion, kedut-kedut ni. Tak payah. Baca bismillah je nampak tak? 10 sekali Fatihah dia jadi syifa untuk kita. Boleh kan? Masa tak dan nak cerita keseluruhan, cukuplah takat situ.